Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Syailah, bernombor matrik D2021109857. Hari ini saya ingin membentangkan tentang RPH, iaitu Rancangan Pengajaran Harian bagi subjek pelajaran hoki di dalam kemahiran ikhtisas memukul. Jadi rancangan pengajaran harian ini akan berlangsung pada minggu ke-7 tarikh 22 hari bulan 5 2022, hari Selasa pada tingkatan 3 Sinar, dan masa 9 pagi sampai 11 pagi, lokasi di turf hoki. Pada mulanya iaitu pada fasa pengenalan, yang pertama sekali guru akan mengajukan soalan kepada murid tentang apa yang pelajar ingin tahu tentang apa yang pelajar faham akan kemahiran memukul dalam permainan hoki, dan guru juga akan menanyakan pendapat pelajar tentang apa yang mereka faham tentang kemahiran hoki dan tujuan kemahiran memukul yang ada dalam hoki. Akan tetapi sebelum itu, guru juga akan memberitahu dua jenis kemahiran memukul yang ada di dalam permainan hoki, iaitu memukul drive dan memukul reverse, dan guru juga menerangkan tentang tujuan kemahiran memukul di dalam permainan hoki, di mana kemahiran ini bertujuan untuk menghantar bola kepada rakannya pada jarak yang jauh atau membuat pukulan ke arah gol. Akan tetapi bagi tujuan pukulan ini, perkara yang perlu diberikan fokus utama adalah ketepatan arah dan kederasan bola ataupun kelajuan bola yang menuju ke arah sasaran. Selepas itu, guru juga akan menerangkan kepada pelajar cara pegangan kayu hoki untuk kemahiran memukul dengan betul, dan guru akan melantik seorang pelajar untuk melakukan sesi pemanasan badan sebelum kita melakukan aktiviti 1 pada fasa perkembangan. Jadi baiklah, pada fasa pengembangan, aktiviti 1 yang guru dan pelajar akan lakukan ialah aktiviti memukul drive statik, di mana guru akan memberi penerangan kepada pelajar pada awalnya bagaimana untuk melakukan aktiviti memukul drive statik ini. Aktiviti memukul drive statik ini bermaksud kita berada pada satu tempat ataupun satu keadaan yang statik, di mana pelajar haruslah memukul bola ke sasaran dinding yang ditetapkan oleh guru pada jarak 20 meter dengan betul, dan maklumat pembelajaran di mana cara memukul kayu hoki dengan betul ialah bola hoki hendaklah selari di hadapan kaki kiri, genggaman tangan kiri dan kanan haruslah rapat, dan tangan kiri perlu berada di atas tangan kanan, dan hayunan mestilah dilakukan daripada belakang ke depan, dan mata haruslah fokus pada bola dekat kaki yang kita hendak pukul, dan pemindahan berat badan semestinya daripada kaki kanan ke kaki kiri, dan hayunan akhir itu haruslah mengikut lajak hayunan badan yang kita lakukan, dan pukulan ini haruslah menepati sasaran di dinding dengan jarak 20 meter yang ditetapkan oleh guru. Baiklah, kita ke aktiviti yang kedua, di mana aktiviti memukul drive dinamik. Aktiviti memukul drive dinamik ini bermaksud dinamik kita membuat sedikit pergerakan lalu kita memukul bola tersebut, dan semestinya sebelum melakukan aktiviti ini, guru memberikan penerangan sedikit tentang aktiviti memukul drive dinamik, di mana guru akan membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan untuk melakukan aktiviti ini, dan pada awalnya guru akan menunjukkan kepada murid pelajar haruslah membuat pergerakan di mana kita akan menolak sedikit bola ke hadapan untuk menghasilkan pergerakan, di mana selepas menolak sikit bola ke depan untuk menghasilkan pergerakan, pelajar haruslah melakukan kemahiran memukul ke sasaran dinding yang ditetapkan oleh guru sejauh 20 meter. Dan daripada pergerakan yang dihasilkan itu, kita melakukan aktiviti kemahiran memukul dinamik, di mana kita membuat sedikit pergerakan dan kita memukul bola ke sasaran dinding yang ditetapkan oleh guru. Dan semestinya guru akan menilai pelajar daripada segi sasaran dan segi pegangan kayu, semestinya pegangan tangan pada kayu hoki yang dilakukan oleh pelajar, dan guru juga akan melihat pergerakan yang dilakukan oleh murid untuk mencapai sasaran aktiviti ini, dan di mana
cara memukul drive dinamik ini sama dengan cara memukul drive statik, akan tetapi kita haruslah menolak bola sebelum memukul. Kita haruslah menolak bola sedikit ke hadapan untuk menghasilkan pergerakan, lalu pelajar haruslah memukul ke sasaran dinding yang ditetapkan oleh guru. Baiklah, kita ke aktiviti 3 iaitu aktiviti drive kumpulan. Aktiviti ini sedikit susah di mana ia melibatkan 5 orang pelajar yang berada di dalam satu kumpulan. Seperti yang kita boleh tengok di gambar rajah di atas. Dalam aktiviti ini, pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang diwakili oleh 5 pelajar, dan seorang pelajar haruslah berada di tengah dan dikelilingi oleh 4 orang pelajar. Dan kedudukan pelajar itu sudah ditanda oleh guru, dan mereka perlu melakukan pukulan, dan pada yang sama mereka haruslah mengaplikasikan kemahiran menerima ataupun menahan, sebagaimana yang kita nampak pada rajah di atas. Pelajar haruslah menerima dan memukul bola hoki secara bergilir-gilir, dan orang yang berada di tengah perlu menerima dan memukul ke arah murid yang lain mengikut arah jam yang ditetapkan oleh guru. Dan kita boleh nampak pada rajah di atas gambaran tersebut, kita boleh nampak bahawa flow di mana aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan. Dan sebelum melakukan aktiviti ini, guru juga menerangkan tentang kemahiran menerima dengan betul kepada pelajar, di mana pelajar haruslah merendahkan badan dengan kedua belah kaki untuk mendapatkan keseimbangan, dan tangan kiri haruslah memegang pangkal kayu dan dicondongkan sedikit ke hadapan, dan terima bola. Kita perlu menerima bola di hadapan kaki. Okey, baiklah, kita ke fasa kemuncak, di mana fasa kemuncak ini pelajar dan guru akan melakukan permainan kecil ataupun dinamakan sebagai pertandingan pukulan tepat. Jadi pada aktiviti ini pelajar akan dibahagikan dalam kumpulan di dalam 4 kumpulan yang sama rata bilangannya, dan pelajar haruslah memukul ke arah sasaran yang ditetapkan oleh guru yang ditanda dengan kon, dan bola yang terkena kon akan dikira sebagai satu mata oleh guru, dan kumpulan mana yang berjaya mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Dan pelajar hanya diberikan 1 kali sahaja peluang untuk memukul bola dengan betul. Jadi di sepanjang aktiviti yang kita lakukan pada fasa perkembangan, di fasa kemuncak ini, pelajar haruslah menunjukkan kemahiran mereka dengan betul, di mana mereka haruslah memukul tepat pada sasaran yang ditetapkan oleh guru yang ditandakan oleh kon. Seperti yang kita tahu, pelajar hanya diberikan 1 kali sahaja peluang untuk memukul bola, dan kumpulan mana yang mendapat mata yang tertinggi akan dikira sebagai pemenang oleh guru. Jadi pada akhir sekali, iaitu fasa penutup, guru dan pelajar akan melakukan sesi cooling down, di mana guru akan menerangkan tujuan cooling down selepas melakukan semua aktiviti kepada pelajar. Dan sesi cooling down ini kebiasaannya dilakukan selama 3 atau 10 minit dengan melibatkan semua jenis regangan dan pergerakan ringan yang melibatkan seluruh anggota badan. Dan pada rajah di atas terdapat contoh-contoh cooling down yang akan dilakukan oleh pelajar, dan guru juga akan melantik seorang pelajar untuk melakukan aktiviti cooling down ini dengan betul, supaya tiada kecederaan berlaku pada pelajar selepas melakukan semua aktiviti di dalam kemahiran memukul hoki ini. Jadi, sewaktu aktiviti cooling down tersebut, guru juga akan menilai pelajar, di mana pelajar yang tidak menjawab soalan dengan betul ataupun tidak menjawab soalan langsung akan diberikan aktiviti pengukuhan, dan pelajar yang tidak berjaya melakukan aktiviti dengan betul sepanjang aktiviti 1, 2 dan 3, mereka juga akan diberikan aktiviti latihan pengukuhan yang saya akan berikan pada slide seterusnya.
Jadi, sekian saja rancangan pengajaran harian kemahiran memukul di dalam permainan hoki oleh saya. Sekian, terima kasih.